Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى الراحل الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وإلى الراحل الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى سائر أئمة الأشاعرة والماتريدية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sama-sama kita baca dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Mudah-mudahan istiqamah ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk meneruskan pengajian sifat 20. Hari ini kita akan mengaji sifat salbiyah yang pertama, yaitu sifat al-qidam. Baca dengan tepatnya al-qidam. Al-qidam maksudnya sifat yang sedia ada ataupun yang
tiada permulaan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu ada satu pengumuman. Kelas kita hari ini sampai pukul 9.30 saja. Saya ada lagi program besar dekat Putrajaya. Jadi mohon maaf lah, mungkin kita pun tak besar sempat salam lah hari ini. Sebelum, maksudnya sharp pukul 9.30, saya kena bertolak daripada sini dah. Sebab di sana nak kena sampai 10.30. Program besar melibatkan kementerian, ya. Saya kena hadir dan saya yang bagi talk tu. Jadi mohon maaf lah kalau lepas kelas nanti tak sempat kita nak bersalam apa semua sekali. Mohon maaf, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita faham dan mengerti, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat wujud. Kalau ditanya orang sifat wujud, kemudian sifat qidam, sifat baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kenapa disusun macam tu? Apakah susunannya asal macam tu? Jawabnya tidak. Sebab semua sifat itu adalah qadim. Apa maksud qadim? Tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Tapi kenapa disusun wujud dahulu, kemudian qidam, kemudian baqa? Mudah untuk kita menghafal. Itu satu. Bila mudah untuk menghafal, untuk menyebut, itu namanya tertib zikri. Tertib zikri. Rujuk balik ada muka surat itu, nah. Saya hari ini tak banyak menulis dan tak banyak ni sebab masa pendek hari ini. Yang kedua, kenapa disebut wujud dahulu, barulah qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Dalam arti kata diletak nafsiyah dulu, baru salbiyah, baru ma'ani, baru maknawi. Ya, kalau ikut betul-betul, ma'anilah dulu. Sebab ma'ani itu adalah sifat yang ada diri sifat itu. Yang lain cuma amrun i'tibari. Jadi kenapa disebut wujud tadi tu? Kenapa disebut wujud sifat wujud dahulu, kenapa tidak yang lain? Kenapa dulu kita pernah tulis kat sini? Kerana apa? Kerana munasabah disiplin dalam ilmu apa? Ilmu badi'. Apa maksud ilmu badi'? Ilmu kalau nak mengarang buku, mengarang kitab, biar ada seni dia. Seni dia apa? Biarlah benda itu ada dulu baru kita cerita. Benda yang dah ada, kalau benda tak ada nak cerita macam mana? Itu namanya ilmu badi'. Ilmu badi', bukan badi'. Ba dan ya ain, ilmu badi'. Memang dari segi logik pun begitu. Nak cerita sesuatu sifat ataupun nak describe sesuatu, nak beli barang, kena ada dahulu. Barulah sesuai satu. Kenapa selepas itu diletak terus sifat salbiyah? Ada 5 sifat salbiyah, kita jangan lupa. Kenapa tu? Ada tak dekat sini? Ada jawapan kat sini. Baik, kita baca dulu. Sifat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya tak baca qalal muallifu rahimahullah? Kenapa? Biasa kalau baca kitab kita akan baca qalal musannifu ataupun qalal muallifu rahimahullah. Kenapa saya tak baca macam tu? Memang betul. Sebab yang mengarangnya ada kat sini, hidup lagi. Kalau saya kata qalal musannifu rahimahullah, berkatalah pengarang kitab, mudah-mudahan Allah merahmati rohnya. Ini apa ni? Ini wujudi ke amrun i'tibari ni? Ini saya, batang tubuh saya ni wujudi. Adanya saya. Tak soalan. Bukan nak bagi tahu soalan. Saya ni kan wujudi, tapi adanya saya ini. Ya betul. Allah ada sifat wujud kan? Saya kan ada sifat wujud, sama saja.
Cuma perbezaan dari segi penerangan nantilah. Allah ada sifat wujud, makhluk pun ada sifat wujud. Ini ada sifat wujud ni, ini ada sifat wujud. Tapi nak cari sifat wujud tu tak ada. Jadi sifat wujud tu namanya apa? Amrun i'tibari. Walaupun ada ulama kata hal, kita ambil yang mu'tamad saja, yang jumhur. Main dua tu je, wujudi, amrun i'tibari. Sekali lagi jangan lupa wujudi, amrun tambah sikit lagi, sikit saja, tak banyak. Nanti kita ulang balik buku asal betul-betul nanti, itu barulah meletup kepala nanti. Buku yang betul-betul nanti. Sekarang ni ada cabaran buat buku tu, Masya Allah. Tolong doalah mudah-mudahan. Sepatutnya ujung bulan tahun ni, ujung bulan ni siap. Tapi mungkin sedikit menginjak masa. Adalah sedikit ini, memang cabaran betul buku tu. Selalunya kalau ada cabaran, maksudnya Insya Allah bagus ya. Tak cabaran pun bagus. Naam. Saya pernah sebut dahulu, kita main sebut wujudi dengan amrun wujudi amrun i'tibari, wujudi amrun i'tibari. Di sini sebenarnya ada hal pun ada juga. Sekarang tambah satu lagi word yang maksudnya sama juga. Kalau saya sebut wujudi memang ada dan sungguh. Bila amrun i'tibari sungguh sahaja. Contohnya gemuk. Diri gemuk tu bukan ada, tetapi sungguh gemuk. Cantik, diri cantik tu orangnya ada lah, orangnya ada, tapi diri yang nama CEN cantik, titik cantik, ada tak diri cantik tu? Tak, cantik tu adalah dengan yarhamukallah, dengan akal saja. Tu ni disebut amrun, perkara i'tibari, akal suggest. Bila orang tu mata dia selari, hidung dia begini, mulut dia tak besar sangat, bibir dia nipis, dia V ataupun bulat, terpulanglah akal kata cantik. Akal yang suggest tu cantik, maka kerana itu disebut i'tibar. I'tibar maksudnya akal yang kata. Sebab tu disebut benda ini amrun i'tibari. Benda tu ada tak? Tak ada, tapi akal yang suggest. Benda tu bukan ada pun. Taib. Oleh kerana itu tambah satu lagi. Bila kita sebut amrun i'tibari, tambah satu lagi thubuti. Tambah thubuti. Amrun i'tibari itu kalau nak sebut juga dengan thubuti sifat dia tu boleh. Cuma kita selalu kan sebut wujudi amrun i'tibari, wujudi amrun i'tibari. Tapi sekali-sekala nak ubah amrun i'tibari jadi thubuti, betul juga. Oleh kerana itu sifat yang empat itu, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, mari kita sebut dua dulu ya. Wujudi dengan amrun i'tibari. Mana satu amrun i'tibari? Antara empat saya sebutnya, nafsiyah, tuan-tuan sebut amrun i'tibari ke wujudi? Main dua tu dulu. Nafsiyah, ya, amrun i'tibari. Yang tak yakin main saja semula. Nafsiyah, saya tak tengok mulut, saya tengok dinding supaya saya tak, tu sebut tadi saya tak tengok, tak dengar suara. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, wujudi. Kita main tu dulu. Wujudi dengan amrun i'tibari. Wujudi, ma'nawiyah. Sekarang tukar. Amrun i'tibari tukar kepada thubuti. Sebab nanti kita akan jumpa istilah macam ni tak pelik dah. Sekarang nafsiyah. Ni tak thubuti. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah tulislah, nak tulis juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil jari ni sebab nak balik cepat. Thubuti. Kita guna istilah yang disepakati oleh Malaysia, Indonesia, Mafalindo Mafalindo. TF. Thubuti. Bu ni panjang ya. Ini pun panjang. Semula nafsiyah, salbiyah,
ma'ani, ma'nawiyah. Cantiklah tu. Kalau orang tanya sekali lagi, sifat yang benar-benar ada dirinya itu pada Allah, sifat apa tu? Betul. Sifat tu ada berapa? Semula sifat tu ada berapa? 7 saja saya buat macam ni. Ini menunjukkan ni murid yang loyal ni nah. Apa pun kalau guru tu buat lagi ni jadi 6, walau sebenarnya 7. Ni semua loyal bagus-bagus ni nah. Tapi tolong jangan ikut saya kalau saya salah nah. Tolong jangan ikut saya kalau saya salah, dan malah betulkan saya. Semula sifat ma'ani ada berapa tadi? 7. 1 qudrah, iradah, hayyun, sama, basar. Baik. Sifat ini cuba terjemah cara kita belajar. Jangan cara biasa, cara kita belajar biasa nah. Jangan cara biasa, tapi cara yang saya ajar kat sini mengikut tariq ataupun jalan Pak Da'i. Nah, Pak Da'i, sebab saya belajar dengan 2 cara. Satu cara yang biasa, satu lagi cara Pak Da'i melalui 3 orang guru saya nah. Babali, Baba A dulu, Baba A sepanjang, Babali Sekam, Syekh Ahmad Al-Bahudin. Mereka lah yang bersungguh bawa cara Pak Da'i di sini. Cara Pak Da'i Pak Da'i Bakurah itu. Jadi jawab saya ikut cara ini. Qudrah terjemah dia pekuasa, iradah pekehendak, hayyun pehidup, sama lepas hayyun apa? Ilmun pengetahuan, sama pendengar, basar pelihat, kalam perkata. Jangan perkata-kata, perkata. Biasakan begitu, nanti akan dapat rahsianya. Memang sekarang tak familiar lagi. Mungkin Dewan Bahasa, Dewan Pustaka pun pelik dengar kan. Tak apa, tapi itu paling accurate, paling tepat sekali. Kalau orang tanya kenapa pendengar diterjemah pendengar bukan mendengar, sifat. Itu je jawapannya, kerana sifat. Kalau mendengar perbuatan, itu saja. Memang tak boleh lawan hujah ni, memang tak boleh lawan. Kecuali ya silakan. First dia terjatuh masa tengah solat. Baik. Ada 1000 dalam dia. Allahumma salli ala Muhammad. Apa semua minta sesiapa masa semayang tadi kalau jumpa. Di mana tu Mak Ajah? Mak Ajah umumlah halang-halang. Ni, silakan. Silakan Mak Ajah umumkan, tak apa. Ini Mak Ajah. Siapa ada terjumpa wallet Puan Norma, dalam dia ada duit IC dan apa. Masa dia tengah solat dia letak dia tak tepi. Lepas tu ada orang perasan, ada orang ambil. Tak siapa ada handphone pun ada dalam. Bahagian lelaki perempuan ni Mak Ajah? Perempuan. Di perempuan. Tempat solat perempuan. Perempuan. Kalau siapa-siapa yang terambil siapa yang terambil tu boleh jugalah. Kalau Kak Ajah nak uruskan dulu pun tak mengapa juga. Kalau nak uruskan dulu, doalah sama-sama. Doa sama-sama nah. Antara doa yang kita boleh amalkan, ya jami'an nasi liyaumil la raiba fi ijma' alayya dhalati. Ini Kak Ajah yang amal. Kita doa sama-sama nah, tapi kita ubah alayya jadi alaiha, sebab hilangnya tadi beliau nah. Sama-sama, ya jami'an nas liyaumil la raiba fi ijma' alaiha
dhallatuha dhallataha ya jami'an nas liyaumil la raiba fih ijma' 'alaiha dhallataha ya jami'an nas liyaumil la raiba fih ijma' 'alaiha dhallataha. Mudah-mudahan kita teruskannya. Sabar, Kak Ajah sabar, doa mudah-mudahan Allah bagi takdirnya. Macam mana takdirnya kita lihatlah. Kalau boleh mencari dululah, usahakan dulu cari dan sebagainya. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Soalat kita tadi terjemah dengan kuasa, kehendak, hidup, pengetahuan, pendengar, lihat, kata. Sebab itu menunjukkan benda yang ada. Contohnya penyapu, benda itu ada. Pemain, benda itu ada. Yang kedua, itu menunjukkan sifat yang ada. Sifat yang ada. Kalau mendengar itu bukan sifat, itu melihat bukan sifat, itu Bismillahirrahmanirrahim. Sifat salbiyah. Selepas membahas satu sifat nafsiyah bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud, para ulama usuluddin, ulama yang ahli tauhid, meneruskan dengan perbicaraan tentang sifat salbiyah yang 6, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Sifat salbiyah diletakkan terus selepas membahaskan sifat nafsiyah. Apa tujuan? Dengan tujuan takhliyah. Letak dahulu. Takhliyah tu maksud dia kosong. Takhliyah tu maksudnya kosong, iaitu mengosongkan akal, fikiran dan hati. Hati siapa ni? Hati kita bubuh kat situ. Hati kita bubuh bukan untuk Allah ni, untuk kita. Supaya lebih jelas, letak hati kita. Daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk, buat dalam kurungan tashbih. Shin pakai shin. Shin ba ya ha. Tashbih. Tashbih maksudnya sama, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Nanti akan timbul satu lagi istilah lepas tashbih ni. Istilah tu namanya, dia akan timbul satu lagi, tajsim. Tajsimun. Tajsim maksudnya badan ataupun anggota badan. Tashbih lebih luas daripada tajsim. Tashbih itu menyamakan Allah, menyamakan sifat Allah. Itu juga Allah turun naik. Yang orang kata Allah duduk dekat arash 1/3 malam, turun ke langit dunia. Itu menyamakan Allah tu. Sebab turun naik itu sifat manusia. Tak boleh kita sebut macam tu. Sama juga
menyamakan Allah dalam bentuk tubuh badan. Allah ada tangan, itu selalu saya ulang. Allah ada mata, Allah ada telinga. Tak, orang ini belum khatam lagi sifat 20 ni. Nah, walaupun nampak betul tapi belum khatam. Boleh dia sebut macam tu dengan syarat. Apa syaratnya? Dia telah khatam sifat 20 satu, dan dia telah khatam tentang makhluk. Yang kita belajar makhluk selalu tu. Makhluk ada dua. Satu jirim, yang kedua arat. Bawah jirim tu ada berapa? Dua. Satu jisim, satu jauhar. Bawah jisim ada berapa? Dua. Ada latif, ada kathif. Itu baru satu tu, baru 50%. Tak habis lagi. Arat ada berapa? 4. Satu aina, tempat, maksudnya Allah tak bertempat. 2 kaifa, keadaan, Allah tidak berkeadaan, berbentuk. Kemudian yang ketiga mata. Ingat mata tadi, mata tu masa, Allah tidak dilingkungi oleh masa, walhal Allah telah ada sebelum masa. Yang keempat kam, Allah tidak bersusun. Tidak ada kam muttasil, tidak ada kam khatam. Yang itu silakan. Nak kata Allah bertangan, silakan, sebab dia dah tahu itu nanti akan jadi apa? Takwil. Silakan. Sebab tu ada Tok Guru sebut tangan Allah, sila. Tidak mengapa, sebab dia bukan maksud tangan jirim itu, tapi maksudnya tangan sifat. Bila tangan sifat menguasai. Inilah yang banyak orang silap. Ini banyak orang silap. Mohon maaf ya. Banyak orang silap. Hatta yang mengajar akidah pun macam tu juga. Jadi mohon maaf, kalau guru-guru kita yang tahqiq, baru jelas. Rahsianya satu je. Mesti khatam tentang makhluk tadi tu. Barulah nak terjemah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tengok orangnya dulu, siapa yang menterjemah tu. Oh, orang ni memang alim sifat 20. Belum tentu. Tapi tengok dulu, khatam tak khatam yang dia katakan jirim dengan arat itu pun dia tak boleh terjemah begitu dengan orang awam, sebab dia mungkin dah hafam. Perempuan yang semua sekali umum belum tentu lagi. Tak boleh juga, sebab dia mewahamkan akan Allah bersama dengan makhluk, tashbih. Dia akan mewahamkan Allah berjisim, itu namanya jaga-jaga. Itu yang penting. Tengok ulama yang tulis, ulama yang susun ni, bukan hadis. Kalau tak nak pegang ulama, sesat kita. Contoh, tuan-tuan dah khatam sifat 20 dengan saya, cuba nak buat sifat 20 dengan susunan yang baru dan moden. Apa? Mula-mula kaunuhu muridan, tu dia mula-mula. Yang kedua, wujud. Yang ketiga, wahdaniyah. Yang keempat, kaunuhu qadiran. Yang kelima, hayah. Boleh tak boleh? Boleh, bukan salah pun. Ini ijtihad. Tapi dari segi ta'akul, dari segi akal, dari segi apa bahasa paling tepat, dari segi accurate-nya, dari segi ketepatan susunan itu tidak tepat. Tak jelas lagi orang itu. Tanya, kenapa susun begini? Dah, saya nak susun begitu. Ya, tapi anda tidak mengikut cara ulama. Ulama menyusun sifat salbiyah tu ada sebabnya tu. Sebab apa tadi? Takhliyah. Jangan kita fikir Allah serupa dengan makhluk. Mula-mula lagi tu. Tu namanya takhliyah. Mengosongkan akal fikiran dan hati kita daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Maksudnya jangan samakan Allah dengan makhluk, iaitu tashbih. Tashbih tu ada satu lagi word yang nanti ada kaitan rapat dengan tu, hampir sama, tapi dia umum dengan khusus sahaja, iaitu apa? Tajsim, mengatakan Allah beranggota badan, Allah ada tangan, Allah ada muka, begitu. Qidam. Soalan, apakah pengertian sifat qidam? Satu, cara mengetahui dan beriman dengannya. Dua, dalil serta kesimpulan tentangnya. Empat, sekali tanya empat tanya ni. Macam mana jawapan dia? Cara mengetahui dan beriman.
Saya buat begini memang cara agak baru sedikit, sebab kita kena tahu dulu. Bila tahu kita mesti beriman. Sifat tu kita kena tahu kan, sifat 20 kena tahu kan. Bila dah tahu semua sekali cukup ke? Tak, dia mesti beriman dengan sifat itu. Macam mana nak beriman? Kita mesti hukumkan sifat itu. Nak hukumkan sifat itu dengan apa? Dengan akal. Akal akan hukum 3 saja. 1, mesti. 2, tak mungkin. Yang ketiga, boleh jadi. Barulah terjemah bahasa Arab. Mesti itu apa? Wujub. Tak mungkin, istihalah. Boleh jadi, barulah kita hukumkan sifat itu. Apa dia? Wujub itu wujud. Antara 3 ni akal akan hukum apa? Antara 3 tadi akal akan hukum apa sifat ni? Kita nak beriman ni, tak, akal kita hukum apa ni? Sebut 3 perkataan ni saja. Mesti. Apa mesti itu? Wujud. Wujub. Sifatnya adalah wujub. Kita bukan nak hukum satu sifat je. Berapa sifat kita nak hukum? Banyaknya yang wajib dulu. Yang wajib kita nak hukum, betul, kita nak hukum 50 sifat, kita nak hukumnya ni. Tapi kita ceraikan. Yang 20 ni kan banyak wajib. Hukumkan dia. Semua ni mesti pada Allah. Tu yang jadinya wujubul. Lawannya berapa? 20. Akal kata apa? Tak mungkin ada pada Allah. Istihalatul. Yang harus tu akal kata boleh tak pada Allah? Tak, yang harus boleh. Boleh jadi tak kepada Nabi? Maka akal hukum jawazul. Ni dah 11 kali ulang. Tak mengapa, biar kemah elok-elok. Orang Arab kata idza takarrara taqarrara. Apabila berulang maka dia menjadi kemah, dia menjadi kuat. Tu kita sengaja. Jangan fikir saya ulang ni lupa, jangan. Mudah lagi ni. Memang kadang-kadang saya ulang sampai 21 kali. Sengaja saya ulang, bukan kerana saya lupa. Still young, please. Tapi nak bagi berulang tadi. Dalam psychologically speaking, kalau kita sebut benda tu repeatedly, dia akan remain dekat sini. Paling kurang 40 kali. Ulang 40 kali. Wujubul wajibat 2, wujubul wajibat 3, wujubul 40 kali. Dia akan sampailah kat sini ni. Bila orang sebut wujubul, dengan sendirinya wajibat. Istihalatul, tahillah. Jawazul, macam baca Fatihah jugalah, paling kurang 5 kali paling kurang. Tapi kita bukan 5 kali saja. Berapa kali? Mana ada 5 kali? 5 kali tu banyak tak sembahyang tu. 17 kali. Kali dengan rakaat, bukan dengan tu. Siapa yang baca 15 kali, itu tak solat subuh tu. Bila kita mamai pun alhamdulillahi rabbil alamin, dengan sendirinya ar-rahmanir rahim. Dah jadi main kat sini, biar jadi. Yang kita sebut tadi, biar jadi darah daging. Saya dah sebut dengan tuan-tuan dulu kat sini, ada seorang ulama yang alim dalam mazhab Hanafi. Cakap sikit kaedah, kawaid fiqhiyah. Orang pun heran, apa rahsia orang ni? Adalah seorang nak tengok apa rahsia syekh ni. Jadi apa yang berlaku? Sembahyang kat masjid tu, kemudian dia tutup, dia paling last keluar. Dia tutup pintu, tutup tingkap masjid apa semua sekali. Dia pun tengok orang tak ada. Dia pun duduk tempat solat tadi tu. Dia menghafal kawaid, kaedah-kaedah hafal macam baca Quran, hafal. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i paling kurang 5. Al-umur bimaqasidiha, la darara wa la dirar, al-adaratu bihal mahdhurat. Apa lagi? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Ada lagi 5 dia. Banyak lagi lah. Nanti bawah tu ada anak-anak, semua dihafalnya.
Nak jadi cerita, ada seorang yang menengok tadi ni, dia bersembunyi belakang tiang besar. Dah lama sangat tengok, dia pun bersin. Unintentionally. Sneezing, dia pun ni. Hang apa dak ni? Dia pun marah dengan orang tu. Tapi nak tunjuk tadi ni kena hafal nak buat macam mana pun. Barulah jadi dalam darah daging kita. Mimpi pun nanti wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul. Ini nampak macam gurau-gurau kan, tapi inilah pasak. Kalau kita depan tuan guru kata apa kesimpulan kamu belajar sifat 20? Yang tadi, kalau masih kata Allah bersifat wajib 20, bersifat mustahil 20. Kalau faham, mengerti, time tu juga kafir. Sebab Allah bersifat dengan sifat wajib, sifat mustahil, mana mungkin? Ana selalu ulang balik, wujubul wajibat, istihalatul mustahil, jawazul qidam. Wajib ke atas setiap mukallaf. Saya cuba nak meraihkan kaedah kitab Jawi lama. Wajib ke atas, bukan wajib kepada ataupun wajib bagi. Kalau wajib bagi, hukum akal. Wajib atas, hukum syarak. Setiap mukallaf artinya apa? Kalau kita tak beriman macam tu, kita berdosa. Taib, kita bagi masa sedikitnya dalam 5 minit. Yang belum memiliki kitab tadi tu, ada jual di belakang. Silakan dulu. Siapa yang belum? Yang kitab ini, kitab bukan kitab betul-betul, kitab photostat. Sifat 20. Silakan dulu supaya biar mengaji berkitab. Ada ustaz angkat kat belakang tu yang itu. Tolong ustaz. Tak jauh mana. Bukan section 6 ni, sini juga. Silakan, kita berhenti sekejap 5 minit, silakan, supaya tenang mengaji. Mengaji biar pakai kitab. Tak tahu saya, tengoklah nanti macam mana apa yang berlaku. Sekarang yang penting ada kitab, yang penting. Sama ada dia begini ke ataupun dia macam mana ni nak comb binding ke ataupun stapler. Ya. Memang ada. Tengah buat. Tak siap lagi. Doakanlah buku kita ni siapnya, doakanlah. Sebenarnya dah siap, tapi ada beberapa technical problem, itu saja. Kita tak habis lagi ni ya. Kita tak habis lagi, jangan balik dulu. Belum habis lagi ni. Ada 15 minit lagi insya-Allah. Jam pukul berapa ni mengaji? Pukul 9.10. Betul jam tu? Betul. Tak, yang accurate-nya 9.11. Jangan pukul 9 lagi. Pukul 9.11 betul ya nak? Baik. Terima kasih. Ada 3 minit lagi. Lepas habis 5 minit kita tak tunggu ya, tapi tak apa, berurusan di belakang. Ada orang nampak. Oh, dia nampak ada orang ambil. Macam mana Kak Jah? Dia nampak macam mana? Nampak
First tu jatuh. Tengah solat. Baik. Itulah tadi siapa yang terambil. Bahasa kita tu terambil. Majlis muslimat. Waktu solat juga. Waktu duha tadi. Doalah mudah-mudahan insya-Allah. Ya. Mungkin dia hantar ke pejabat. Dah dia tanya pejabat tadi? Belum. Tanya dia pejabat lah nanti nah. Baik. Boleh kita mulakan sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ke atas setiap mukallaf. Bermakna apa ni? Tulis kat situ wajib fiqh. Jangan keliru dengan wajib akal. Kalau wajib akal tu yang kata wujub, yang wujub tadi tu. Ini wajib dari segi akal. Siapa yang belum dapat, silakan berurusan, tak mengapa. Silakan berurusan di belakang nah. Walaupun kita mengajar macam ni tak apa. Lebih baik tak ada kitab daripada tak ada kitab. Jadi walaupun saya teruskan mengajar ni, yang tak ada kitab berurusan di belakang. Ataupun kawan dia belum ada kitab, yang tu jangan berurusan sekarang. Kawan yang ada kitab beli nanti lepas mengaji ni nah. Tapi dia sendiri belum, teruskan nah. Penting, ini pesan guru saya ni, penting ada kitab. Sebab jangan berpada dengan memorization. Sebab kita tak kuat kita punya ingatan. Nanti lepas ni dah lupa. Wujub dengan wajib pun dah lupa dah. Wajib ke atas setiap mukallaf. Wajib fiqh tu bermakna apa? Kalau kita tak mengetahui, tak beriktikad, maka kita jadi berdosa. Kalau kita wajib, kalau kita mengetahui dan beriktikad, dapat pahala. Macam tu. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah. Wajib apa ni? Wajib akal. Kena tulis kat situ. Tulis kat situ. Wajib akal. Walaupun nota dulu dah ada cukup dah, tapi ini untuk kuat lagi ingatan. Wajib bagi Allah. Jangan kata pula kalau Allah tak bersifat ni berdosalah Allah. Kalau Allah bersifat ini maka berpahalalah Allah. Tidak. Itu bukan ruang lingkupnya nah. Itu tadi kena sensitif bagi atas dengan bagi wajib bagi dan wajib atas. Wajib bagi Allah akal kita kata. Bersifat dengan qidam. Jangan qadim. Qadim tu isim fa'il, macam benda tu. Orang yang lama tu qadim. Sifat lama tu qidam, tu bezanya. Nah, ulang balik. Kalau qidam sifat, kalau qadim itu isim macam benda, orang yang. Kalau Allah yang bersifat dengan qidam, itu maksudnya qadim. Sifat itu sifatnya adalah qadim. Nah, asalnya adalah qidam. Sifat tu asalnya adalah qidam. Orang yang bersifat dengan sifat qidam dipanggil qadim. Boleh kita sebut orang lah bagi nampak. Nah, Allah kita taklah katakan orang, kita kata zat. Nah, sifat itu qidam, zat yang bersifat dengan sifat qidam jadi qadim. Jangan berubah pula nanti. Ada mana satu qidam dengan qadim yang benda lain ke? Tak, benda sama saja. Bezanya sifat dengan zat. Mana satu zat? Dah bertukar pula dah. Semula mana satu zat? Qadim. Mana satu sifat? Aywah. Apa maksud qidam? Qidam maksudnya bukan tiada permulaan tu, mohon maaf ya, buku baru kita tak. Itu maknanya. Nah, itu maknanya. Erti qidam sedia ada. Maknanya tiada permulaan. Ingat lagi, kalau dalam bahasa Malaysia tak sensitif, kena tulis juga nampak gayanya ni. Nah, dia ada dua kumpulan, iaitu erti. Ini dalam ni nah, ini pengajian tauhid. Kalau bahasa Melayu SPM tak apa. Nah, erti mak. Nah, satu kumpulan ni maksud, lagi mafhum, satu lagi murad. Bezakan ini. Pengajian tauhid kita dapat bezakan ini.
Kena bezakan. Macam mana nak bezanya? Erti tu dalam bahasa orang putih sikitnya translation. Ini maksudnya apa ni? Meaning dengan translation sama tak? Sama tak Kak Zul? Tak. Meaning betul sini nah. Saya takut salah. Translation, meaning tak semestinya nah. Meaning ataupun understanding. Understanding ni bahasa Melayu kita kata apa? Kefahaman. Inilah ni mafhum ni faham lah ni. Faham. Sebab itu ingat tak hari itu saya kata begini, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa artinya? Kena translate lah word by word. Tiada Tuhan yang disembah melainkan. Itu apa tu arti ke makna tu? Itu adalah erti. Maknanya apa? Hanya Allah Tuhan sebenar. Kan pelik kan? Saya terjemah satu-satulah. Tiada Tuhan yang sebenar, tiada Tuhan yang disembah, ya? Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini apa ni? Erti. Maknanya apa? Maknanya ialah hanya Allah Tuhan sebenar. Beza tak? What do you understand? Apa yang kita faham daripada itu? Not necessarily following word by word and you do translate. Not necessarily apa yang kita faham. Boleh ya? Jadi dalam buku baru nanti begini, wajib bagi Allah bersifat dengan qidam. Dahulukan. Apa arti qidam? Apa erti qidam? Sediakan. Apa maknanya? Tiada permulaan. Apa maksudnya? Maksudnya sama mengaji sama. Tiada permulaan. Apa mafhumnya? Apa muradnya? Tu kat sini semua. Ulang lagi. Nah. Dan mustahil atasnya bersifat dengan hudus. Apa dia hudus? Ada setelah didahului oleh. Sebab Allah yang mengadakan. Mana boleh Allah tiada dulu? Tak. Memang Allah telah ada. Cukuplah itu. Kenapa kita sebut wajib kemudian mustahil? Sebut wajib saja pun dah cukup bagi setengah orang. Tak. Kita katakan akidah dulu. Ingat tak? Apa dia akidah? Akidah itu dia mesti ada wajib dan mesti ada mustahil. Kertas ini putih, tak hitam. Kertas ini, mikrofon ini hitam, tak. Abang ngaji itu lelaki. Memanglah Mak Ajah itu perempuan. Manalah tahu nama dia Mak Ajah. Nama dia dalam kad kenalan Mak Ajah binti Mak Ajah nama dia. Tu mesti kemas benda tu itu barulah namanya apa? Aqidah. Sebab tu kita kena gitu. Huraian ta'rif sifat qidam ialah adamu awaliyatil wujud. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Kita ada tak permulaan? Ada. Sebab itu kita diapit oleh dua Adam. Adam tu maksudnya tiada. Tiada yang mula, tiada yang akan datang. Tiada yang akan datang tu namanya apa? Meninggal, betul. Tapi dalam istilah bahasa Arabnya, Adam sabiq dengan Adam lahiq. Semula Adam sabiq dengan Adam sabiq tu apa? Adam 40 years back, you are now in the age of 60 years back, you are not here in this world, you are not exist, you are coming from the world of non-existent. Allah the one who exists you. Non-existent tu adalah Adam sabiq. Sekarang kita berada dekat sini, akan datang, whether you like it or not, no one is immortal, you are going to die. Kematian itu namanya Adam. Adam maksudnya tiada. Tiada tu tiada akan datanglah tu. Kita berada sekarang diapit oleh dua tiada. Adam semula, Adam sabiq dengan Adam. Sebab itu kita jangan suka-suka sangat, sebab kita akan ada satu Adam lagi tu, namanya Adam lahir. Itu ia bermaksud yang disebut tadi tu, tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala tu. Apa maksud? Ia bermaksud ya sabit
Oh, lahiq dengan sabiq. Asal tak nak menulis tadi ni, kena menulis jugalah jadinya. Dulu kita tak ada kan? Tu namanya tiada. Sekarang kita ada tak? Ada. Nanti kita tiada tak? Tiada dulu tu sebelum lahir. Sekarang ni lahir dah, up to this moment. Nanti kita akan mati itulah Adam. Ni namanya Adam. Adam tiada. Ini pun Adam. Cuma Adam ni Adam dulu. Ini Adam akan datang. Jadi dalam bahasa Arab kita panggil Adamu al-lahiq haqqaf. Ini terbalik. Alhamdulillah. Itu bermakna dah faham kalau ikut memang loyal sungguh lah. Macam tadi walaupun saya salah. Jadi Adamu alhamdulillah sabit. Ini Adamu al-lahiq. Itu lahiq ni akan datang. Sabik ni dulu. Terima kasih Pak Jan. Adamul lahiqi, barisan Adamu sabiqi. Lepas ni tak pelik lah kalau tok guru kita mengajar. Kita ini biasanya orang Fatani lah, orang Kelantan ya. Kita ni ingat sama-sama. Kita ni ingat sama-sama tu maksudnya selalu-selalu. Ingatlah kita sama-sama bahawanya kita ini diapit oleh dua tiada. Kita ini diapit oleh dua tiada. Pertama, tiada dulu. Kedua, tiada akhir datang. Tiada hak dulu tu dalam bahasa Arab disebut ada. Tapi dalam Arab dia tak sebutlah ada. Ada musabiq, akan datang ada mulahiq. Oleh kerana itu kita diapit oleh dua ada. Boleh tu? Kita diapit oleh dua Adam. Dengan pelik pula, Adam mana tu nama anak saya tu? Bukan, Adam tu Adam tiada. Terus ya sila. Ya. Ada balik Allah yang tentukan. Sekarang ni kita bercakap sekarang. Yang dulu biar kemudian lah nanti mengaji sifat 20 kat sini saja. Di hari akhirat tak mengaji dah kita pun. Mengaji sifat 20 dekat sini saja. Sebab tu kita cerita sini dulu. Mati tu biar urusan Allah. Contoh orang begini pening palamba, apa? Yang katanya padang mahsyar lagu mana? Pening dia. Jangan risau, jangan pening. Selesaikan dulu kat dunia ni nanti kita belajar tu mengaji. Bagus soalan tu. Nanti kita belajar tu. Sekarang diapit oleh dua Adam. Nanti kita dekat sini ni, tengok kita dekat sini ni ada satu istilah makhluk namanya apa? Mungkin. Kita ini adalah mungkin. Bila kita tiada, sebab apa maksud mungkin? Ada dengan tiada sama level. Siapakah yang memberatkan salah satu di antara keduanya? Allah. Maka yang memberat itu namanya mukhassis. Itu istilah, jangan risau saja. Bila Allah memberatkan tiada, orang yang hidup sekarang akan mati. Bila dia mati nanti mengaji, bukan mengaji yang mati. Bila kita semua mati nanti tiada dengan ada sama tak ketika itu? Sama. Risau anak mengaji. Dia jadi balik sama. Tiada ketika itu dengan ada sama. Bila Allah berapkan ada, bangkitlah kita ke padang mahsyar. Kalau Allah tetapkan kita tak bangkit, boleh tak? Boleh, itu harus bagi Allah, bukan wajib, bukan mustahil. Tapi dari segi wajib aridhi, tu yang cerita tu wajib aridhi akan datang ni. Dari segi wajib aridhi memang kita nanti akan mendapat pembalasan.
Kalau kita mati saja nak balas macam mana? Nah, wajib aridi, kita akan dibangkitkan lagi. Tapi hakikinya aridi macam tu. Hakikinya kalau Allah berkehendak untuk tak bangkitkan kita, boleh tak? Boleh. Nah, bila kita ada dalam syurga nanti, doa Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dalam syurga semua insya-Allah. Bila kita dalam syurga nanti ada dengan tiada sama tak? Sama, tetap, kerana kita makhluk. Cuma kita tak adalah macam ni muka kita. Mak Ajah yang umur 70 tahun, maka akan dikembalikan umurnya 33 tahun. Macam saya sekarang ni 41 tahun, akan dikembalikan jadi 33 tahun. Slim lah badan saya. InsyaAllah waktu tu tak ada lah kita nak ni orang. Waktu kita di syurga tu, kita makhluk ke kita Tuhan? Na'udzubillah. Makhluk. Bila makhluk, salah satu nama makhluk mana? Tak tulis ya? Mungkin. Bila mungkin sama dengan ada, sama tak? Sama. Kalau Allah nak kekalkan, kekal. Tapi kalau Allah nak matikan, boleh? Boleh. Tapi Allah dah janji dah, khalidina fiha abada, they will be dwelling there forever. Dah janji Allah. Nah, itu jadi apa? Aridi itu jadinya. Nah, taib. Saya mohon maaf boleh saya kena bedah sekarang. Jadi tak habis pun kita baca, tak mengapa, yang penting kita dah tahu beberapa perkara. Mohon maaf semua. Tolong kita, kalau saya lalu saja nanti kita akan jumpa kemudian. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah wa la taj'alna minal maftunin walad dhalin walal mudillin. Wassallallahu ta'ala wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.